Agong beri isyarat untuk Muhyiddin letak jawatan. Muhyiddin kekal berkuasa walaupun tiada majoriti. Muhyiddin dan Kabinet adakan mesyuarat tergempar. Zahid beri amaran pada Menteri UMNO. Yang di-Pertuan Agong dalam pertemuan rutin dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengingatkan Presiden Bersatu itu tentang apa yang dinyatakan perlembagaan mengenai kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Menurut sumber, berdasarkan sumber di Istana Negara itu, Agong tidak secara eksplisit merintahkan Muhyiddin yang dikatakan tiada sokongan majoriti supaya meletak jawatan. Namun, Tuanku menyentuh perkara 43/4 perlembagaan, kata sumber itu kepada portal FMT. Perkara 43/4 perlembagaan menyatakan jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya, Parlimen dibubarkan oleh Agong. Sultan Abdullah berkenan menerima Perdana Menteri menghadap di Istana Negara untuk pramesyuarat Jemaah Menteri. Pertemuan ini menjadi perhatian selepas 14 ahli Parlimen UMNO menandatangani akuan berkanun mengisytiharkan kepada Agong bahawa mereka menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Muhyiddin minggu lepas selepas menghadap Agong mengumumkan beliau tidak akan meletakkan jawatan meskipun ditekan UMNO dan pembangkang. Sebaliknya, kerajaan akan membentangkan usul percaya di Dewan Rakyat pada September bagi menguji sokongan terhadap beliau. Katanya, langkah itu mendapat perkenan Agong. Ini disusuli dengan sidang bidah timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang mendakwa 31 ahli Parlimen Barisan Nasional akan terus menyokong kerajaan Muhyiddin. Namun angka itu menjadi pertikaian kerana beberapa ahli Parlimen dalam senarai yang ditunjukkan kepada media pada sidang akhbar itu menafikan menyokong Muhyiddin. Keadaan tidak kelihatan baik untuk kerajaan susulan kekurangan sokongan di Dewan Rakyat bukan lagi rahsia, kata seorang sumber bercakap kepada portal FMT tanpa dinamakan. Sumber peringkat tinggi itu berkata, ini bukannya penamat buat pentadbiran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana ia masih boleh menjadi kerajaan minoriti. Jika kita tidak mempunyai majoriti, siapa lagi yang memiliki lebih banyak sokongan? Pembangkang dan orang dalam UMNO yang menentang kami tidak dapat mengumpul sokongan mencukupi dalam kalangan mereka sendiri untuk membentuk kerajaan. Sumber itu berkata, Muhyiddin bagaimanapun mempunyai pilihan untuk membubarkan Parlimen untuk memberi laluan kepada pilihan raya diadakan. Tarikh pilihan raya itu bergantung kepada nasihat Suruhanjaya Pilihan Raya dengan mengambil kira keadaan wabak penyakit berbahaya. Jika Parlimen dibubarkan, tidak mungkin kita dapat mengadakan pilihan raya sehingga kita mencapai imuniti kelompok. Pada masa sama, sebuah kerajaan interim atau kerajaan sedia ada boleh terus menjadi pemerintah sementara sehingga pilihan raya diadakan. Persoalan mengenai majoriti Muhyiddin di Dewan Rakyat timbul selepas beberapa ahli Parlimen UMNO menarik sokongan mereka terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional minggu lalu. Ahli Parlimen pembangkang turut memaklumkan yang di-Pertuan Agong yang mereka tidak menyokong kerajaan. Perdana Menteri di bawah tekanan untuk membuktikan sokongannya di Dewan Rakyat dan didesak mengadakan sidang khas Dewan Rakyat bulan ini untuk meredakan isu itu, walaupun beliau berjanji akan mengadakan usul undi percaya ketika Dewan bersidang bulan depan. Kira-kira 23 ahli Parlimen UMNO tetap menyokong kerajaan Muhyiddin dengan parti komponen Barisan Nasional yang lain juga menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi jumlah mereka tidak cukup untuk mencapai majoriti sebenar. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dijangka bertemu dengan semua pemimpin daripada partinya. Sumber dalaman parti berkata tempat pertemuan belum diputuskan tetapi ia mungkin diadakan di Pejabat Perdana Menteri. Pertemuan itu dijangka diadakan selepas mesyuarat Jemaah Menteri, katanya kepada portal FMT. Katanya mereka akan membincangkan mengenai sokongan majoriti Muhyiddin dan mengatur langkah seterusnya. Salah satu agenda dalam mesyuarat itu dikatakan untuk mempercepatkan sidang Parlimen minggu depan dan membubarkan Parlimen. Nampaknya ada tekanan kepada Perdana Menteri supaya membuat usul undi percaya lebih awal dan tidak menunggu hingga persidangan Dewan Rakyat September ini. Katanya sambil menambah bahawa keputusan mengenai perkara itu dijangka akan diputuskan. Ketika ditanya mengenai spekulasi bahawa Muhyiddin mungkin akan meletakkan jawatan, katanya kalau beliau nak letak jawatan, beliau sudah lama buat. Tetapi sekarang ini, semua kena ikut undang-undang. Tambah sumber itu, ahli Parlimen yang berpihak kepada Muhyiddin masih menyokongnya. Menurut laporan, 15 ahli Parlimen UMNO telah menarik sokongan kepada Muhyiddin dan pentadbirannya melalui pengumuman awam atau akuan bersumpah.
Blok Pembangkang mempunyai 105 ahli parlimen daripada Pejuang, DAP, PKR, Warisan, Parti Sarawak Bersatu, Muda dan Amanah. Ini termasuk bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik yang merupakan ahli bebas. Dengan 15 ahli parlimen dari UMNO, jumlah mereka yang tidak menyokong Muhyiddin adalah 120 daripada 220 ahli parlimen, meninggalkan Perdana Menteri itu dengan hanya 100 ahli parlimen. Seorang lagi pemimpin parti berkata mereka akan membincangkan kemungkinan membubarkan parlimen, tetapi ia masih belum konkret. Kita akan bincang perkara ini dalam pertemuan hari ini, katanya kepada portal FMT. Katanya sekiranya parlimen dibubarkan, ia sama ada akan mencetuskan pilihan raya umum atau kerajaan caretaker. Tetapi ini bukan masa yang tepat untuk PRU. Kita akan tunggu untuk tengok apa yang semua pemimpin parti katakan hari ini, tambahnya. Kumpulan ahli parlimen UMNO yang masih lagi menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dinasihatkan untuk menginsafi kewajipan sebenar mereka, kata Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zaid Habibie. Dalam catatan terbaru di Facebooknya, ahli parlimen Bagan Datuk itu berkata, mereka yang beliau maksudkan perlu memahami erti wakil rakyat yang sebenar, iaitu wakil kepada rakyat, bukan wakil kepada yang gagal menjaga rakyat. Selain itu, Ahmad Zahid berkata, kumpulan berkenaan juga digesa untuk menginsafi kewajipan mereka sebagai wakil rakyat daripada UMNO, iaitu sentiasa memihak kepada rakyat, mengutamakan rakyat dan mementingkan rakyat, bukan memihak kepada mereka yang mahu mengekalkan penguasaan ke atas rakyat dan negara, walaupun jelas telah gagal membelakangi keluhuran perlembagaan serta institusi diraja. Saya percaya kini adalah masanya untuk kita membuktikan kepada rakyat bahawa kita sebagai wakil rakyat daripada UMNO sanggup berpayah demi berdiri bersama rakyat, bukan berdiri bersama kegagalan yang menyaksikan lebih 10,000 rakyat telah kehilangan nyawa dan lebih 19,000 kes jangkitan wabak dilaporkan saban hari, katanya lagi. Beliau dipercayai merujuk kepada barisan ahli-ahli parlimen UMNO yang masih berada dalam jemaah kabinet dan masih menyokong kepimpinan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Naib Presiden UMNO itu berkata, selain itu, kesemua ahli parlimen tersenarai bersetuju agar usul percaya dibentang dan dibahaskan pada persidangan Dewan Rakyat September ini. UMNO telah mendedahkan 2 warkah telah diutuskan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, masing-masing bertarikh 30 Julai dan 4 Ogos lalu. Ahmad Zahid memaklumkan warkah tersebut diutuskan kepada Al-Sultan Abdullah bertujuan mempersembahkan surat akuan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang membuat perakuan menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Jelas beliau lagi, pendirian itu seiring dengan keputusan UMNO yang diputuskan melalui resolusi Majlis Kerja Tertinggi pada 7 Julai lalu. Mengulas lanjut, Ahmad Zaid berkata, mesej timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan juga perlu difahami, iaitu hubungan di antara Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia dan ahli parlimen UMNO mestilah diharmonikan demi kepentingan parti dan negara. Sebagai ahli parlimen UMNO, tegasnya lagi, mereka semua termasuk dirinya sewajarnya lebih terkesan dengan kegagalan itu kerana rakyat yang menderita, termasuk ahli-ahli UMNO sendiri. Juga pengundi-pengundi UMNO di kawasan kita. Kita tahu begitu ramai rakyat termasuk ahli dan pengundi UMNO tidak mampu bekerja, menjadi miskin dan muflis. Maka sudah tiba masa kita sebagai ahli parlimen UMNO menunjukkan dan membuktikan kepada rakyat bahawa kita berjuang untuk mereka, katanya lagi. Selain itu, Ahmad Zahid berkata, beliau turut mendoakan semua yang berkenan melepasi ujian jawatan, kedudukan dan pesona yang sedang mereka lalui ketika ini.